Antara benda yang menyebabkan guru ini terbeban adalah kerana hal-hal yang berkaitan dengan digital ini. Guru tidak boleh membuat pernyataan awam mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Yang jadi isu sekarang ini adalah apabila semua orang nak membuat kritikan. Dengan adanya grup WhatsApp ini, guru secara tidak rasminya masih lagi bertugas sehingga lewat malam nak melayan karenah ibu bapa yang macam-macam pertanyaan, yang macam-macam kritikan yang dilontarkan di dalam grup WhatsApp sekolah ini. Antara benda yang menyebabkan guru ini terbeban adalah kerana hal-hal yang berkaitan dengan digital ini, dengan teknologi ini. Jadi perkara ini perlu, katalah, kalaulah untuk mengatasi masalah ini, apabila pihak kementerian dia katalah nak melaksanakan suatu sistem yang perlu digunakan oleh guru, mereka perlu memastikan bahawa sistem yang diwujudkan itu perlu dapat memenuhi keperluan 430,000 guru. Dari segi servernya contohnya, dari segi kelancarannya, dari segi kelajuannya. Jadi barulah guru ini tidak terbeban. Ini macam mana kita kata guru tak terbeban? Maksudnya nak masukkan data, mereka dipaksa memasukkan data dalam tempoh tertentu. Jadi hingga menyebabkan untuk memastikan masuk data terpaksa bangun pukul 2 pagi contohnya. Kan? Selalu kita dengar kan, dalam media sosial guru panggil meluahkan ketidakpuasan hati, kena bangun pukul 2 pagi untuk masukkan data. Okay, jadi yang pertama sekali untuk mengatasi beban tugas guru ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi maklumat itu perlu orang panggil ditambah baik dengan kadar segera. Okey, kerajaan perlu berikan peruntukan yang besar untuk meningkatkan taraf orang panggil teknologi maklumat atau ICT di Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu adalah merupakan. Yang kedua, untuk mengatasi dia, kita ada satu generasi yang agak lama, yang mungkin di antara umur 50 hingga 59 ini, kan? Mereka ini bukanlah membesar dengan teknologi. Okey, mereka perlu belajar setelah mereka cukup dewasa. Jadi kita juga harap supaya hal-hal berkaitan dengan teknologi ini tidak menjadi satu bebanan kepada generasi ini, perlu diberikan latihan secukupnya kepada mereka ini. Satu ialah berkaitan dengan kekurangan guru lah. Okey. Sebab pertama sekali adalah kita ada banyak pengambilan guru baru, tetapi kalau kita lihat kemasukan guru baru ini hanyalah dapat menyeimbangkan guru yang besar. Guru yang besar. Guru satu besar paksa, yang kita sebut perkara besar wajib kan, tapi dari segi peraturannya dipanggil besar paksa. Dan peraturannya dipanggil besar paksa, mana wajib besar, kena besar kan. Itu pun dah ramai. Kemudian ditambah lagi kalau kita lihat kenyataan menteri baru ni pun 6,000 lebih kan yang diluluskan untuk besar pilihan. Maknanya besar awal. Tapi itu diluluskan. Tidak dinyatakan berapa yang mohon. Okey, yang mohon mungkin 10,000. Kita kita di NDP kita tak data. Maksudnya dia diluluskan itu 6,000 lebih. Okey, mungkin yang mohon yang tak berjaya diluluskan tu mungkin lebih ramai. Tapi isu pertama adalah dari segi kekurangan guru. Kita dapati masih banyak lagi sekolah-sekolah apabila sekolah dibuka, sekolah itu mengalami kekurangan guru. Yang kedua, masalah kita adalah kadang-kadang sekolah itu
uh, ada gurunya cukup tetapi mempunyai masalah dari segi keperluan option. Mungkin dari segi body gurunya cukup tetapi guru yang mengajar bahasa Inggerisnya tak mencukupi. Okey, katalah peruntukan untuk sekolah ini 90 orang. Ada 90 orang. Tetapi sepatutnya daripada 90 orang itu kita nak 10 orang guru bahasa Inggeris. Yang ini tidak dapat dipenuhi. Okey, terutamanya kita dapat banyaklah sekolah-sekolah yang, tetapi kita bersyukur walaupun tidak ada dari segi kecukupan dari segi option, tetapi kalaulah dari segi body guru di sebuah sekolah itu sudah cukup pun kita sudah bersyukur. Dalam hal ini kita tak menyalahkan pihak kementerian. Mereka dari masa ke semasa ada data dan mereka sudah bawa kepada, cadangkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk pengambilan guru. Tetapi saya rasa kita juga mungkin ada kekangan dari aspek keuangan untuk membuat pengambilan guru secara besar-besaran. Sebab kita nampak kementerian tahu keperluan untuk guru ramai ini, tapi kita mungkin ada, saya berpandangan mungkin ada kekangan dalam aspek itu. Kita ada peraturan sekarang. Peraturan maksudnya satu perkara yang perlu kita patuh adalah guru tidak boleh membuat pernyataan awam mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Dalam aspek kesatuan kita melihat perkara ini adalah benda yang betul untuk mengelakkan daripada berlakunya huru-hara dalam sistem kita. Katalah semua orang boleh membuat kritikan. Jadi kita melihat bahawa benda itu akan tidak sihat, akan mewujudkan satu suasana yang saya rasa tidak sihat untuk sistem pendidikan kita. Buat masa sekarang ini kita berpandangan bahawa peraturan yang ada itu masih relevan. Dia bukan kata tidak boleh menyuarakan secara bebas, tapi saluran untuk menyampaikan katalah ketidakpuasan, cadangan itu ada. Mengapa tidak menggunakan saluran-saluran yang ada? Kadang-kadang kita ada, kerajaan ada buat sesi sembuh. Dan benda paling senang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kesatuan guru. Di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959, Presiden Kesatuan, Setiausaha Agung Kesatuan, dia bebas. Dia bukan kata bebas, dia boleh mempunyai ruang untuk menyuarakan pandangan-pandangan dia, ketidakpuasan kita, cadangan-cadangan kita terhadap dasar-dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Itulah sepatutnya. Katalah dalam ini kita cakap dalam aspek guru lah. Katalah guru dia tak puas hati dengan benda perkara itu, dia salurkan kepada NUDP, Kesatuan Guru. Dan kalau kita lihat trend kita, ramai yang menyuarakan perkara yang sama. Kita lihat, jadi kita boleh buat kesimpulan, maksudnya ada sesuatu yang tak kena. Contohnya kita dapati kalau kita ramai di luar sana orang yang kritik sukatan pelajaran di sekolah rendah tu cukup susah, matematiknya cukup susah, kan? Kurikulum banyak tak sesuai dengan umur murid. Murid umur 7 tahun, tahun 1, 8 tahun, tahun 2, tetapi perkara yang dia belajar itu kalau dulu murid tahun 6 belajar. Okey. Itu maksudnya kalaulah ramai orang bercakap, mana benda tu betul. Okey, jadi kesatuan, kita ada ruang, kita boleh membuat menyuarakan pandangan kita secara terbuka kepada kerajaan. Kita ada ruang. Sebab itu yang jadi isu sekarang ini adalah apabila semua orang nak membuat kritikan.
Jadi sosial media. dalam sosial media, dan ini akan memberikan imej yang tidak baik. Mereka ni kadang-kadang dah tak ada masa untuk family dia. Terpaksa melayan grup WhatsApp. Katalah seorang ibu ada grup WhatsApp mata pelajaran. Kalau you guru kelas, dia ada grup WhatsApp kelas. Okey. Dan pertanyaan-pertanyaan daripada ibu bapa ini, dia akan hadir daripada pagi sampai malam. Okey. Sepatutnya malam ni guru dah boleh tinggal kan. Sebab dia tu ruang untuk dia fokus kepada keluarga dia. Tetapi dengan adanya grup WhatsApp ini, guru secara tidak rasminya masih lagi bertugas sehingga lewat malam nak melayan kerana ibu bapa yang macam-macam pertanyaan, yang macam-macam kritikan yang dilontarkan di dalam grup WhatsApp sekolah ini. Okey, jadi kalau kata kerana guru saya tak ada. Sebab saya rasa satu grup WhatsApp ini adalah untuk dia menyampaikan info. Contohnya, okey, besok adalah co-curriculum. Okey, peringatan adalah supaya murid pakai baju sukan contohnya, ataupun memberi peringatan raya masa ke semasa. Jadi yang menjadi kita lihat yang dia ada masalahnya apabila daripada ibu bapa ni terlalu banyak, katalah guru seorang dalam grup WhatsApp tu, ibu bapa yang mungkin 30, 40, jadi dia terpaksa layan. Katalah dalam 30, bukan 30, mungkin terpaksa layan 15. Sampailah malam, terutamanya kalau grup WhatsApp tahun 1, tahun 2, tahun 3 kan. Jadi bagi kita di belah pendidik, grup WhatsApp ini walaupun kita lihat ini adalah satu bebanan baru kepada guru, okay, tetapi kita lihat guru masih lagi mewujudkan grup-grup WhatsApp ini. Sebab apa? Nak memastikan kelancaran dalam aspek mereka nak mengajar, okay, nak bagi pesanan tu, nak bagi pesanan ni. Cuba bayangkan kalau cikgu tak bagi pesanan-pesanan dalam grup WhatsApp ni, murid akan tertinggal itu, tertinggal ini. Kalau ada apa-apa dia nak salurkan kepada ibu bapa tu tak boleh. Jadi kesimpulannya, kalaulah dia kata apa tadi? Ada pendidik yang dipersalahkan sebab dalam perkara sebab banyak sangat bagi maklumat. Jadi kalau kita lihat, mereka tu ialah bagi maklumat. Bagi maklumat untuk kebaikan ibu bapa supaya tak menyusahkan.